Bismillahirrahmanirrahim. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah Nabi dan Rasul pada episod kali ini akan menceritakan mengenai Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria akan menceritakan mengenai kekuatan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Salah satunya diceritakan di dalam surah Maryam, bahawa Nabi Zakaria dan isterinya sangat mendambakan seorang anak. Sekian tahun telah berlalu dan Nabi Zakaria dan isterinya masih belum mendapatkan seorang anak. Nabi Zakaria sewaktu berkahwin berumur 30 tahun dan isterinya pada masa itu berumur 20 tahun. Setelah sekian lama menunggu dan umur pun bertambah tahun ke tahun, semakin meningkat tetapi masih juga belum dikurniakan anak. Rupa-rupanya isteri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul dan tidak dapat mengandung. Isteri Nabi Zakaria menyatakan perasaan sedihnya kepada Nabi Zakaria. Tetapi Nabi Zakaria menyatakan kepada isterinya supaya jangan bersedih dan terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria berdoa siang dan malam tidak henti-hentinya dan meneruskan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan zuriat. Adapun zuriat itu adalah untuk menyambung pekerjaannya sebagai seorang Rasul Allah di muka bumi ini. Ia khawatir apabila ia sudah meninggal dunia, kaum-kaumnya akan terus melakukan kemungkaran dan kesalahan di muka bumi ini. Dan sebagai naluri seorang manusia, memang inginkan seorang zuriat sebagai penyambung waris di muka bumi ini. Nabi Zakaria dalam masa yang sama mempunyai tanggungjawab dalam menjaga Maryam. Maryam bukanlah seorang gadis yang biasa sebagaimana gadis-gadis yang lain, tetapi Maryam
telah dilantik di muka bumi ini mempunyai peranan yang besar di dalam agama Islam. Rasa cinta dan kasih sayang Zakaria terhadap Maryam sebagai anak saudara isterinya yang telah ditinggalkan oleh suaminya, iaitu Maryam adalah seorang anak yatim. Telah terjadinya satu peristiwa, iaitu Maryam dihidangkan dengan makanan sewaktu pagi dan petang. Peristiwa ini menjadi satu tanda tanya kepada Nabi Zakaria, kerana Maryam tinggal di mihrab dan tidak ada pengunjung yang melawat Maryam kecuali Nabi Zakaria. Ia melihat Maryam dihidangi dengan berbagai jenis buah-buahan musim panas. Walau bagaimanapun, pada masa itu belum tibanya musim panas dan buah-buahan itu sepatutnya tumbuh pada musim sejuk. Jadi perkara ini merupakan perkara ganjil dan merupakan mukjizat yang terjadi kepada Maryam. Lalu Nabi Zakaria mendekati Maryam dan bertanya, "Wahai Maryam, dari manakah engkau mendapat makanan-makanan ini?" Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah yang aku dapat tanpa aku meminta dan memohon. Rezeki ini akan aku terima pada waktu pagi dan pada waktu petang." Maryam bertanya kepada Nabi Zakaria, "Mengapa bapa saudara merasa terkejut dan takjub dengan perkara ini? Sedangkan semua ini adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mampu mendatangkan sesuatu tanpa diminta oleh manusia. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di dunia ini." Adapun kejadian ini menguatkan lagi semangat Nabi Zakaria alaihi salam. Sesampai sahaja Nabi Zakaria datang ke rumah, ia terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon permintaan untuk mendapatkan seorang zuriat. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, berikanlah aku di sisi Engkau seorang anak yang soleh, anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa hamba-Mu." Nabi Zakaria berdoa dengan setulus hati dan seikhlas hati dengan penuh pengharapan untuk mendapat seorang zuriat. Belum sempat Nabi Zakaria menyelesaikan solatnya, maka datang malaikat Jibril alaihi salam mengkabarkan berita baik, yang mana Nabi Zakaria dan isterinya akan dikurniakan seorang anak yang bernama Yahya, lagi soleh dan akan menyampaikan segala amanah-amanah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril berkata sedang ia berdiri melakukan solat di mihrabnya, "Sesungguhnya Allah mengkabarkan berita gembira ini dengan kelahiran seorang putramu, iaitu yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimah Allah, yang menjadi ikutan, menahan diri daripada hawa nafsu, dan ia merupakan seorang yang taat kepada perintah Allah." Nabi Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat seorang anak sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul dan tidak dapat melahirkan anak?" Malaikat Jibril alaihi salam pun menjawab, "Wahai Nabi Zakaria, tidak ada yang dapat menolak kehendak Allah jika ia mahu sesuatu perkara itu berlaku. Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Zakaria." Nabi Zakaria mengkabarkan berita gembira ini kepada isterinya
dan isterinya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana akan dikurniakan seorang anak yang bernama Yahya. Setelah bertahun-tahun menanti zuriat yang ditunggu-tunggu dan Allah memberikan zuriat ini di usia Nabi Zakaria 90 tahun. Jadi bayangkan betapa lama Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar dikurniakan seorang zuriat. Masa yang terlalu panjang tidak dihiraukan oleh Nabi Zakaria. Ia tetap terus berdoa dan bersabar menantikan apa yang diimpikannya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Zakaria tadi, Nabi Zakaria memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menantikan sesuatu untuk dianugerahkan kepadanya. Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa, berdoa siang dan malam untuk mendapatkan zuriat. Hikmah yang dapat diambil, kita lihat kesabaran Nabi Zakaria dalam meminta sesuatu. Walaupun sesuatu itu mustahil bagi manusia, jika kita ni bayangkan, umur Nabi Zakaria pada masa itu sudah lanjut, iaitu 90 tahun. Tapi dengan izin Allah, walaupun isterinya mandul, Allah masih memberi peluang untuk Nabi Zakaria mempunyai zuriat. Sekian saja episod kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.